Oh, saja. Nombor berapa cikgu berhenti? Nombor apa ni, kertas 1. 18. Okey. Betul ke? Nik Nur Amirah Husna, cikgu berhenti nombor 18. Nik Nur Amirah Husna. Saja je panggil ni. Sebab kadang-kadang pelajar ni dia buka ni tapi tak tahu gimana dah. Okey, thank you. Cikgu harap pelajar Zainab ni bagus-bagus lah. Sebab biasalah kita tahu belakang kadang-kadang buka tak tahu tu gimana, pergi dapur lah macam-macam. Okey, so kita sambung. Kertas 1, 18 So hari ni kita start dengan 19. Okey, Yoshini. Nampak tak slide cikgu Yoshini? Yoshini? Ali Abad, nampak tak slide cikgu? Nampak cikgu. Okey. So kita sambung Jadi cikgu minta maaf lah awal-awal tadi cikgu kata apa, cikgu ngepek. Bukan ngepek sebenarnya, cikgu mengingatkan Okey, so kita pergi kepada nombor 19. Nanti jangan lupa buat pembetulan saling. Kalau yang ada khidmat printer di rumah, awak boleh print dan highlight lah sikit apa yang awak baca tu. Sebagai tandanya awak print dan awak baca. Awak faham. Okey, nombor 19. Jadual menunjukkan perbezaan antara tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Cikgu nak pesan sekali lagi kepada mana-mana pelajar yang guna buku lama, buku KBSM. Jangan guna tindak balas cahaya, jangan guna tindak balas gelap. Sebab itu istilah KBSM. Cikgu tak berani nak kata benda tu salah. Cikgu tak berani nak kata macam tu. Cuma benda betul. Tetapi cikgu takut bila KSSM kita dah format baru, cikgu takut bila awak terbawa-bawa dalam kertas 2, awak tulis tindak balas gelap, tindak balas cahaya. Jadi salah. Cikgu pun tak pasti sama ada benda tu boleh dibawa ke dalam KSSM. Jadi tolong kita biasakan diri dengan tindak balas cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Okey, jadi antara yang berikut yang manakah menunjukkan perbezaan yang betul. Jadi awak kena tengok satu-satu lah. Tindak balas cahaya berlaku dalam stroma. Stroma ke? Salah. So bila dah salah, maknanya salah. Awak terus je. Lompat pergi ke L. Jangan buang masa Okey, kemudian tindak balas cahaya, oksigen terbebas. Betul ke? Oksigen terbebas. Okey, manakala tindak balas tidak bersandarkan cahaya, oksigen tidak terbebas. Okey, betul. Okey, tindak balas bersandarkan cahaya berlaku pada waktu siang. Ia tak semestinya waktu siang Awak bila awak nampak cahaya, siang lah. Dah. Tindak balas bersandarkan cahaya ni, dia berlaku apabila ada cahaya. Okey, apabila ada cahaya, tak kisahlah cahaya matahari ke, cahaya lampu ke, boleh. Okey, so M ni salah. Dia tak semestinya berlaku waktu siang. Okey. Tindak balas bersandarkan cahaya, glukosa tidak terbentuk. Yes, betul. Manakala tindak balas tidak bersandarkan cahaya menghasilkan glukosa. Nanti glukosa tu akan terkondensasi. Terkondensasi ni maksudnya dia membentuk. Banyak-banyak glukosa akan membentuk molekul kanji. Dan kanji itulah yang disimpan dalam stroma. Okey, sebab itulah tindak balas tidak bersandarkan cahaya berlaku dalam stroma, manakala tindak balas cahaya berlaku di tilakoid granum. Okey, so jawapan dia ialah D. Okey, L dan N. Okey, boleh Kalau ada nak tanya, tak faham ke apa, terus tanya. Jangan malu-malu, cikgu tak marah. Okey, interaksi antara tumbuhan P dengan perumah ialah tumbuhan P
mendapat faedah. Okay, maknanya P mendapat untung manakala perumah tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan. Okay, maknanya tumbuhan P untung. Manakala perumah yang dia tumpang tu tak dapat apa-apa. Untung dok, rugi dok. So apakah tumbuhan P? Jadi P ialah tumbuhan epifit. Okey, kita tengok sekejap. Apa epifit ni? Okey, tumbuhan epifit merupakan tumbuhan hijau. Kalau tak silap cikgu ada bagi, waktu cikgu ajar topik ni, cikgu ada bagi dua kan istilah, iaitu epifit dan epizoid. Epifit awak nampak tak T belakang ni? Epifit titi ni ialah tumbuhan hijau yang tumpang pokok lain. Epifit, tumbuhan hijau yang tumpang pokok lain. Kalau epizoid, okey, epizoid, zuzuzu, haiwan. Haiwan yang tumpang haiwan lain. Jelas Cikgu ulang sekali lagi. Epifit titi tu ialah tumbuhan hijau yang tumpang pokok lain. Kalau epizoid, zuzuzu, haiwan yang tumpang haiwan lain. Okey, jadi epifit ni ialah tumbuhan hijau yang tumbuh pada tumbuhan lain yang kita panggil perumah. Epifit mendapat lebih banyak cahaya matahari untuk buat fotosintesis dengan menumpang pada pokok perumah yang lebih tinggi. Jadi sebab tu kalau awak melalui kawasan kelapa sawit kan, awak selalu jumpa ni. Kalau awak lalu-lalu nak atas highway ke, awak tengok dalam hutan ke, tepi-tepi tu, awak akan nampak lah pokok paku pakis langsui ni, dia akan tumpang pokok yang besar-besar. Next time kalau awak berjalan, naik kereta, awak berhenti main handset. Awak tengok di luar, banyak benda-benda yang berkait dengan kehidupan seharian kita. Okay? Cikgu kalau cikgu naik kereta, cikgu kurang suka main handset sebab cikgu suka tengok luar. Masa ni kita nak tengok benda hijau daripada kita duduk terkepung rumah. Okay, jadi awak akan nampak pokok paku pakis langsui ni adalah sejenis tumbuhan epifit. Dia akan tumbuh atas pokok kelapa, pokok hutan. Tujuan dia apa? Sebab dia nak sokongan, dia nak tinggi tu. Dia nak kedudukan tu. Sebab dia nak dapatkan cahaya matahari untuk buat fotosintesis. Dan tumbuhan ini dapat mensintesis makanannya sendiri. Epifit tidak mengancam perumah. Dia tak mengancam perumah. Jadi sebab itulah perumah tak rugi, tak untung. Sebab apa? Sebab epifit memang buat fotosintesis sendiri. Epifit dapat menyerap nutrien yang terkumpul di celah-celah batang pokok perumah. Sebab cikgu ada beritahu kepada awak, kalau daun-daun pokok tu gugur, dia akan gugur dalam ni. Dia akan gugur dalam pokok paku pakis langsui ni. Dan lama kelamaan benda tu akan hancur menjadi tanah. Jadi dia pun akan kerah, bukan kerah, dia macam kukuh lagi. Kedudukan dia tu kepada tumbuhan perumah. Dan soalan ada tanya, kalau tak silap cikgu dalam kilau gemerlapan cikgu itu, apa jadi kepada pokok epifit kalau tumbuhan perumah dia mati? Dia tak matilah. Tumbuhan epifit ni tidak terjejas. Sebab apa? Sebab dia memang buat makanan sendiri. Jadi dia tidak terjejas. Okey, jelas Okey, kalau tumbuhan parasit, mung ni parasit. Parasit ni maksudnya jahat. Okay, contoh macam kalau awak ada seorang kawan, awak ni penat-penat buat admatch, buat bio. Mari sayang awak, mudah-mudah je tiru. Lepas tu bila time periksa, dia pula tinggi. Dia ni seperti parasit. Apa dia parasit? Iaitu menumpang pada tumbuhan lain dan memberi kerugian. Okey, tumbuhan parasit ni hidup menumpang pada tumbuhan lain yang kita panggil perumah dan dia ni jahat. Kenapa jahat? Sebab dia menyerap bahan organik, mineral dan air daripada perumah. Dengan menembusi batang perumah sehingga masuk dalam berkas vaskular. Berkas vaskular tu maksudnya dia masuk dalam phloem, masuk dalam xylem. Jadi pokok parasit ni dia boleh serap bahan makanan organik, mineral dan air. Ini menyebabkan tumbuhan parasit membesar lebih cepat, lebih subur manakala perumah mengalami kekurangan nutrisi, mengering dan akhirnya mati. Jadi contoh tumbuhan parasit ialah Rafflesia atau kita panggil bunga pakma. Jadi kalau Rafflesia ni dia bukan sahaja ada di Sarawak, Sabah,
Tetapi ada juga di hutan di Gua Musang, Kelantan kita pun ada. Okey, seterusnya tumbuhan saprofit. Saprofit ni yang makan bahan mati, bahan reput. Contoh macam mucor species, kulat roti tu, ya tu. Kulat roti tu saprofit lah tu. Okey, dia makan roti yang telah tamat tempoh lupuh kan. Lepas tu cendawan. Okey, kita pergi pada tumbuhan karnivor. Tumbuhan karnivor mampu mensintesis makanannya sendiri dengan menjalankan fotosintesis. Dia boleh buat fotosintesis. Kalau awak tengok ni warna hijau-hijau-hijau ni, maknanya dia ada klorofil. Tumbuhan karnivor merembes nektar dan mempunyai kelongsong untuk memerangkap mangsanya iaitu serangga. Sebab itulah dia ni namanya tumbuhan karnivor. Sebab selain daripada dia buat fotosintesis, dia juga boleh makan serangga. Dia memerangkap serangga. Mangsa seterusnya dicernakan dengan jus pencernaan secara perlahan-lahan. Dia tak ada mulut. Tapi bila dah masuk dalam kelongsong ni, tumbuhan tu akan merembeskan jus pencernaan yang akan mencerna serangga tu. Okey, dan serangga yang ditangkap tu akan membekalkan nitrogen sebab dah mati kan? Akan membekalkan nitrogen kepada tumbuhan ini. Jadilah tumbuhan tu membesar. Okey, so jawapan dia A. Okay, dapat Jadi yang cikgu duduk bagi latih awak buat footnote. Footnote ni nota kaki. Inilah nota kakinya. Inilah nota kaki. Awak tulis benda macam ni lah. Nanti sebenarnya awak rasa susah pada awal-awalnya, tapi awak percayalah sebenarnya bila cikgu ajar awak buat nota kaki, sebenarnya cikgu nak ajar awak buat dua benda dalam satu masa. Awak dapat dua benda dalam satu masa. Percayalah, kaedah ni cikgu dah buat banyak tahun dan ia cukup membantu pelajar yang lemah-lemah dapat tinggi bayu. Sebab apa? Sebab bila awak buat macam ni, sebenarnya hari exam awak tak perlu dah bawa buku biologi yang besar-besar, buku teks tak perlu. Awak just bawa buku, awak just bawa orang kata apa? Awak just bawa ni nota yang besar-besar macam ni, bukan nota maksudnya kertas soalan, kertas satu yang sudah ada nota kaki. Awak nak masuk exam, awak just belek baca soalan, baca nota, baca soalan, baca nota. Inilah yang dilakukan oleh pelajar tahun lepas pun cikgu kata bawa buku teks. Bawa buku rujukan tebal-tebal. Awak bawa benda ni je. Sebab tu result tinggi-tinggi tahun lepas. Yang tak buat memang dapat teruk. Okey, seterusnya. Ada pelajar yang tak buat dan memang itulah yang dia dapat dalam exam. Okey, 21. Antara yang berikut, yang manakah merupakan mikronutrien bagi tumbuhan? Okey, cikgu ada bagi cara nak ingat. Ini ialah makronutrien. Awak ingat makro je kak? Kalau soalan tanya mikro, awak cari. Yang tak ada dalam makro yang cikgu ajar ni, mesti mikronutrien. So cuba awak tengok, cikgu dah bagi kepada awak cara nak hafal K-maksuni okey kalau cat hijau pekat. K-maksuni okey kalau cat hijau pekat. K tu karbon, mak tu magnesium, su sulfur, nitrogen, oksigen, kalium, kalsium. Cikgu payah sikit ni, cat ni sebab cikgu nak ambil CA ni. Kalsium, hidrogen, pekat. Pekat ni sebab P phosphorus dalam bahasa Inggeris. Okey, jadi awak pun cek lah. K-maksuni, ni nitrogen ada. Okey, K-maksuni okey, kalu. Okey, kalium ada. Kalau cat hijau pekat, phosphorus. So ini semua adalah makronutrien. Jadi yang mana mikro? Kuperam lah kak. Boleh? Okey? Jadi yang ni nanti awak bubuh je nota-nota ni. Cikgu malas lah nak terangkan ni. Boleh Inilah yang dipanggil sebagai nota kaki, footnote. Okey, nombor 22. Sel rambut akar adalah penting untuk pengambilan air dalam tumbuhan. Pernyataan berikut yang manakah benar mengenai sel tersebut? So awak hanya fokus kepada sel rambut akar. Jadi ini ialah gambar akar. Mana cikgu sel rambut akar? Ni rambut akar. Jadi sel-sel yang terletak pada rambut akar itulah yang kita panggil sel rambut akar.
Okey, jadi apakah kepentingan sel rambut akar? So kita baca deh, kita pergi satu-satu. Okey, sel rambut akar ni kalau awak nampak sel rambut akar ni, cuba awak tengok ni. Jadi sel rambut akar ni dia terletak pada lapisan ni ke? Ni, dia terletak pada lapisan ni. Jadi, cuba kita baca epidermis. Sel-sel epidermis akar disusun rapat. Sel dekat epidermis tu disusun rapat. Sebab tu kita nampak dia macam satu lapisan. Okay. Kedua, dinding sel yang nipis dan membran sel yang telak terhadap air memudahkan pergerakan air di dalam akar. Jadi dinding sel epidermis ni kalau awak tengok dia adalah nipis dan telak terhadap air. Sebab apa? Sebab air akan masuk melalui rambut akar ni. Dari rambut akar ia akan pergi ke epidermis. Jadi sebab itulah dia kena telak. Telak ni maksudnya boleh masuk air. Terdapat sel epidermis yang membentuk rambut akar dengan pemanjangan ke arah lateral dari dinding luarnya. Sel-sel rambut akar tidak dilapisi oleh kutikel bagi membenarkan penyerapan air. Jadi sel-sel rambut akar ni, dia tak ada kutikel. Jadi bila tak ada kutikel, air mudah masuk lah. Air mudah masuk. Sel-sel rambut akar juga mempunyai vakuum yang besar. Bila sebut je sel tumbuhan, ikutlah sel akar ke sel batang ke apa, dia ada vakuum. Awak belajar ke sel tumbuhan tu? Ni sel tumbuhan. Sebab ada dinding sel. Tidak dalam sel tumbuhan ada vakuum. Jadi dalam sel rambut akar ada vakuum yang besar untuk menyimpan air dan garam mineral untuk memastikan penyerapan air berlaku dengan cekap. So kalau kita tengok jawapan A, sel pengawal, salah. Dilitupi oleh kutikel nipis, salah. Dia memang tak ada kutikel. Air memasuki sel tersebut melalui pengangkutan aktif, salah. So jawapan dia C. Sel rambut akar terletak pada sel epidermis. Ada pelajar tanya cikgu, yang ni tajuk tingkatan 4 deh. Tolong ingat molek. Akar ni dia ambil 2 bahan. Akar pokok ambil 2 bahan. Kalau ambil air, angkut serap air je osmosis selalu. Awak tolong ingatlah, air ni osmosis. Yang kedua, akar ambil ion. Cikgu, gapo ion? Ion tu baja lah, awak bagi baja. Dalam baja ada ion fosfat. Ada ion nitrogen. So dia ambil ion, bila sebut ion, pengangkutan aktif. Kena ada tenaga. Tolong ingat, akar mengambil 2 bahan. So kalau dia serap air secara osmosis. Kalau ion masuk dalam akar secara pengangkutan aktif. Ni tajuk form 4 Tolong ingat 2 benda tu je akar ambil. Soalan 23. Antara berikut manakah merupakan sel mati apabila matang? Dia tak ada benda lain. Bila sebut mati je, xylem. Sebab xylem angkut air, cikgu ada bagi tahu kan. Kalau xylem tu dia sel hidup, tak sampailah air ke daun. Sebab sel-sel hidup akan guna tak sampai. Tak sampai air ke daun. Sebab xylem ni mengangkut air dari akar ke daun. So mestilah xylem tu kena sel mati. Dia kena sel mati apabila matang untuk memudahkan pengangkutan air dari akar ke daun. Kalau dia terdiri pada sel hidup, sudah. Tak sampailah air tu. Boleh cikgu nak pergi yang ni, A, B, C ni. Sel rakan. Sel rakan ni dia ada dalam phloem. Kita nak xylem kan? Sedih je lah xylem ni. Jadi A ni sel rakan, ada dalam phloem, mempunyai mitokondria bagi membolehkan tenaga ATP untuk mengangkut sukrosa dari daun melalui tiub tapis secara pengangkutan aktif. Sel rakan ni ada dalam phloem. Dalam sel rakan ada banyak mitokondria untuk memberi tenaga, kerana phloem bila nak angkut sukrosa kena ada tenaga. Sebab angkut sukrosa secara pengangkutan aktif. Cikgu ulang sekali lagi, tolong ingat. Phloem ni mengangkut
hasil fotosintesis. Hasil fotosintesis tu ialah sukrosa. Bila dia nak angkut sukrosa, dia kena secara pengangkutan aktif. Jadi bila nak pengangkutan aktif, kena ada tenaga. Siapa yang beri tenaga tu? Sel rakan yang ada dalam phloem. Jelas deh? Sebab soalan ni naik dalam Teraya Kelantan tahun lepas. Kita tanya apa jadi kalau bahagian ni tak ada sel rakan ni. Tak boleh nak angkut lah hasil fotosintesis. Kenapa? Sebab nak angkut hasil fotosintesis ni secara pengangkutan aktif. Kena ada mitokondria. Okey dah. Okey, kenapa tak terima jawapan B? Sel pengawal ni dia tak ada apa-apa fungsi. Dia cuma mengawal bukaan liang stoma. So dia tak kait dengan sel mati. Okey, sel tiup tapis ada dalam phloem. Sel tiup tapis ada dalam phloem dan dia tak ada nukleus, tak ada ribosom, tak ada vakuole. Sebab untuk membolehkan hasil fotosintesis sukrosa melalui tiup tapis dengan lebih mudah. Ni yang nota kaki cikgu kata ni nota kaki. Okey, kita pergi soalan 24. Pernyataan yang manakah benar tentang gutasi? Okey, yang benar tentang gutasi ialah, okey, kita baca dulu gutasi ni. Gutasi ni dengan transpirasi kedua-duanya berlaku di bahagian daun. Betul kan? Transpirasi berlaku di daun, gutasi pun berlaku di daun. Okey, nombor 2 persamaan dia, kedua-dua proses melibatkan kehilangan air. Yalah, transpirasi pun air keluar, gutasi pun air keluar. Okey, bezanya ialah gutasi berlaku pada waktu malam dan awal pagi. Dia ni berlaku pada waktu malam dan awal pagi. Tapi kalau transpirasi berlaku pada waktu siang, waktu panas, waktu siang yang panas dan berangin. Okey. Gutasi hanya berlaku dalam tumbuhan herba sahaja. Tumbuhan herba ni maksud dia tumbuhan yang tidak berkayu. Batai dia tu tak kayu. Dia tumbuhan herba ni contoh macam pegaga, batai dia lembut. Macam apa lagi macam pokok bawang tu ke. Semua tu ialah tumbuhan herba. Rumput. Okey, tapi kalau transpirasi berlaku dalam semua tumbuhan. Okey. Gutasi, air terbebas dalam bentuk titisan air. Awak nampak dah, dia memang macam ni. Kita nampak, ada titisan air. Awak jangan tukar dengan embun. Ni bukit embun deh. Ni gutasi. Gutasi ni dia memang duduk tepi ni. Tepi ujung daun ni. Kalau embun dah, embun ni dia duduk atas tanah, atas daun. Tu bukan. Okey. Kalau transpirasi, air terbebas dalam bentuk wap air. Benda kita tak nampak. Boleh kalau awak nak tengok macam ni contoh. Awak cari rumput, awak pastikan rumput tu duduk tengah panas. Awak ambil botol kaca putih, botol kaca biskut tu, awak tutup ni. Letak je atas rumput tu. Tutup macam tu. Awak tinggalkan sejam 2 jam. Nanti selepas sejam 2 jam awak akan nampak ada air dekat dalam botol tu. Ada titisan air. Sebab apa? Sebab air keluar melalui daun, melalui permukaan stoma daun dalam bentuk wap air. Itulah transpirasi. Okey, tapi kalau gutasi kita memang nampak dekat hujung-hujung ni. Okey, air terbebas melalui struktur khas di bahagian urat daun. Dia mesti bahagian urat daun. Itulah gutasi. Gutasi berlaku apabila tekanan air tinggi. Maknanya air dalam pokok tu banyak sangat. Okay, dan gutasi membebaskan air yang kaya dengan mineral. So yang hujung-hujung ni dia bukan air semata-mata. Dia air yang ada mineral. Kalau transpirasi yang keluar tu adalah air tulen je. Air je. Wap air je. Okay, so mana yang benar tentang gutasi? Membebaskan air tulen, salah. Ini transpirasi. Berlaku dalam semua tumbuhan, salah. Dia hanya berlaku dalam tumbuhan herba. Berlaku apabila tekanan akar rendah, salah. Tekanan akar tinggi. So dia ni tidak melibatkan stoma sebab dia berlaku melalui urat daun. Dia keluar melalui urat daun, bukan stoma. Okay, jelas Cikgu takut cikgu shock soge. So kalau awak tak faham ke apa, tanya. Okay, soalan 25. Rajah menunjukkan seekor afik. Ingat tak cikgu pernah ajar juga ni? Afik ni siapa? Afik ni ialah
haiwan perosak. Haiwan perosak. Ni afik ni. Afik ni, dia boleh okey, nanti kita tengok kan. Haiwan afik ni, serangga afik ni mendapatkan makanan daripada tisu J suatu tumbuhan. Okey, dekat mulut dia ni dia ada probiosis. Dia ada probiosis iaitu mulut yang tajam, dan bila dia cocok, dia suntik masuk mulut dia ni. Okey, dia suntik masuk mulut dia ni, dia akan terus masuk ke xylem. Okay, nampak tu? Afid menghisap cecair daripada phloem. Okay, kita baca sikit. Dia kata, serangga perosak seperti afid biasanya menghisap cecair daripada phloem batang tumbuhan. Jika kandungan sap daripada phloem batang tumbuhan yang dihisap oleh afid itu dianalisis, rupa-rupanya cecair itu mengandungi sukrosa dan asid amino. Cerdik dia. Dia cocok masuk ni, probiosis dia ni terus masuk dekat phloem. Cerdik dia. Dia tahu dalam phloem tu mengandungi hasil fotosintesis. Jadi dia pun hisap sukrosa dan asid amino. So lama-lama nanti batang ni dia akan mati. Sebab apa? Sebab tak ada hasil fotosintesis. Okay dah? Awak nampak tak? Dekat eksplorasi bio boleh jadi soalan. So awak jangan pandang remeh apa-apa sahaja yang dalam buku teks tu. Sebab tu cikgu kata baca daripada kulit ke kulit. Okey, soalan 26. Satu tumbuhan telah dibuang separuh jumlah daunnya. Awak buang je. Buang. Tinggal sikit je. Didapati kadar transpirasi menurun. Antara berikut pernyataan yang manakah benar? Okey, sebelum nak jawab yang tu, kita baca dulu. Transpirasi ialah proses kehilangan air dalam bentuk wap air. Cik kata dah tadi, dia hilang dalam bentuk wap air secara sejatan daripada tumbuhan ke atmosfera. Maknanya air ni akan keluar dalam bentuk wap air secara sejatan. Hilang gimana? Hilang pergi ke atmosfera. Walaupun transpirasi berlaku melalui organ batang dan bunga, namun 90% daripada air tersejat keluar melalui liang stoma. Jadi air ni dia keluar melalui liang stoma. Lagi banyak daun, okay, semakin banyak daun, semakin tinggilah transpirasi. Kenapa? Lagi banyak daun, lagi banyak stoma, lagi banyak air keluar. So, bila awak buang daun, maka lah kadar penyejatan menurun. Air yang keluar sikit lah. Okey? Jelas Okey, kita pergi soalan 27. Bahagian tumbuhan yang manakah terlibat dalam gerak balas stigmotropisma? Okey, so stigmotropisma ni kita baca sikit. Stigmotropisma merupakan gerak balas pertumbuhan terhadap sentuhan. Dan stigmotropisma ni contohnya ialah sulur paut, menunjukkan stigmotropisma positif dengan berpaut pada objek seperti kayu bagi membolehkannya mendapat sokongan. Kalau awak tak percaya macam pokok-pokok yang jenis nak memanjat tu, awak letak je kayu ke batang buluh ke, nanti dia melilit. Jadi sulur pautnya adalah stigmotropisma positif. Sebab memang kalau letak kayu je, dia akan melilit. Okay, cikgu nak tanyalah, apa contoh stigmotropisma yang lain? Contoh-contoh stigmotropisma yang lain. Cikgu nak tanya Fatihah Amisa. Apa contoh sulur paut yang lain? Saya tak tahu cikgu. Tak tahu. Awak tak tengok persekitaran ke apa jenis bila kita letak apa-apa tu, dia pun guna bahan tu, guna benda tu untuk untuk naik ke atas lagi. Selain daripada sulur paut. Watermelon kau cikgu. Ya, watermelon, tapi watermelon tu sulur paut juga kan. Selain daripada tu, dia tak guna sulur paut, tapi dia boleh ni juga. Guna tu sebagai kita letak kayu ke apa, dia akan guna tu untuk naik ke atas. Ke apa contoh pokok lain tu? Pokok anggur. Pokok anggur sulur paut ke? Pokok apa?
Pokok Pokok kacang panjang cikgu. kacang panjang suluh paut juga kan? Lagi. Yang guna ni yang macam ni juga tapi dia bukan suluh paut. Tak kira ingat, cikgu ada ajar dah. Pokok rose. Pokok rose, pokok bunga kertas, pokok rose tu, pokok mawar, bunga mawar. Aku rasa dia ada duri yang mencangkuk. So tulis, take note sikit. Dia ada duri yang mencangkuk. Sebab tu kalau pokok rose ke, bunga mawar ke, awak tanam dekat struktur berkayu ke, dinding ke, dia akan melekat tu. Dia akan melekat ni duri-duri dia tu pada dinding dan dia guna untuk mencengkam dan naik tumbuh ke atas. So selain daripada sulur paut ialah batang yang berduri. Sebab duri dia tu ada cangkuk. Okey deh? Tu pun Thigmotropisma. Okey? Okey, kita pergi kepada yang seterusnya akar. Akar tak ada benda lain deh. Kalau akar satu geotropisma positif, graviti ke bawah. Ingat deh, akar dia ada dua deh. Satu geotropisma positif sebab dia akan tunjuk dia akan bergerak ke arah graviti ke bawah. Yang kedua, hidrotropisma positif. Okay? Hidrotropisma. Hidro ni air. Jadi akar menunjukkan hidrotropisma positif kerana tumbuh ke arah air. Kalau pucuk, tak ada benda lain pucuk. Pucuk ni ke apa? Fototropisma. Fototropisma positif kerana bergerak balas ke arah cahaya. Kalau bunga ni ada ke tak bunga? Bunga tak ada ke apa dah. Okey, so jelas Nak tanya je. Okey, soalan 28. Sepohon pokok bunga telah diletakkan di tepi tingkap. Selang beberapa minggu didapati pucuk pokok bunga itu membengkok ke arah cahaya. Antara pernyataan berikut yang manakah benar? Okey, cikgu pun ada cikgu ada tanam pokok. Okey, dulu pokok cikgu ni pokok keladi, cikgu tanam, cikgu letak bawah pos kereta. Cikgu letak tanam bawah pos kereta. So bila cikgu tanam letak bawah pos kereta, kawasan yang teduh, cikgu dapati pucuk cikgu, ni, pokok keladi cikgu semua gini. Apa dia? Jadi dia akan tumbuh ke arah cahaya lah. Okay, dia nak cari cahaya. Habis pokok cikgu jadi macam ni. Tapi cikgu pun angkat pasu ni, cikgu letak betul-betul bawah cahaya. So cikgu dapati pokok keladi cikgu yang dulu macam ni, sekarang dah macam ni. Sekarang dia dah macam ni. Sebab dia memang tumbuh ke arah cahaya. Okay, jadi kenapa dia jadi macam ni? Sebab cahaya yang cikgu beri, cahaya matahari duduk belah sini. Jadi dia akan cari cahaya lah. Jadi kenapa dia jadi macam ni? Sebab kerana cahaya datang daripada sehala. Cahaya datang sehala. Jadi bila datang sehala, katakan contoh cahaya mari kat ni. Cahaya mari kat ni. Apa jadi? Cikgu kata dah, oksin tak suka cahaya. Jadi oksin akan bergerak menjauhi cahaya dan berkumpul di kawasan teduh. Jadi oksin ni akan duduk sebelah sini. Oksin akan duduk di sebelah sini. Dia tak duduk belah sini. Dia tak duduk sini. Dia akan bergerak ke kawasan teduh, menjauhi cahaya. Jadi apa jadi? Sel dekat bahagian teduh yang cikgu warnakan merah ni, sel dekat bahagian teduh ni, sebab ada banyak oksin, pucuk dia nak oksin banyak dah. Ingat tak cikgu ajar baru ni? Pucuk dia nak oksin banyak. Jadi sel dekat bahagian teduh memanjang lebih cepat. Memanjang lebih cepat. So bila dia memanjang, tu yang dia panjang dan bergerak ke arah cahaya. Bukan bergerak, maknanya dia bengkok ke arah cahaya. Jadi kenapa pokok yang diletakkan di tepi tingkap tiba-tiba pucuknya jadi macam ni? Kerana oksin berkumpul di kawasan teduh, kawasan belah sini. Dia akan berkumpul kawasan teduh belah sini dan merangsang pertumbuhan di bahagian tersebut. Boleh deh? Sel di bahagian teduh memanjang lebih cepat menyebabkan pucuk bengkok ke arah cahaya. Ada pelajar dia kata, cikgu saya tak faham. Apa dia bengkok? Okey macam ni. Cuba tengok deh. Kalau cikgu lukis benda bengkok macam ni. Awak ambil pembaris, awak ukur. Ni dengan yang ni. Mana lebih panjang? Yang atas ni lebih panjang.
Jadi bila dia panjang, dia bengkok ke arah cahaya sehala. Okey? So jawapan dia D. Soalan 29. Sebiji pisang yang masak diletakkan bersama dengan pisang yang tidak masak di dalam sebuah bekas kedap udara akan menyebabkan semua pisang masak pada masa yang sama. Antara hormon berikut manakah yang terlibat? Dia tak ada benda lain. Kalau pisang masak, mangga masak, ciku masak, asalkan masak, itu adalah hormon etilina. Hormon etilina ni satu-satunya hormon dalam bentuk gas. Satu-satunya hormon dalam bentuk gas. Kalau tak percaya, awak ambil pisang masak, awak letakkan dengan apple hijau, awak ziplock, awak guna bag ziplock, awak tinggalkan beberapa hari, nanti awak tengok buah apple tadi masak. Buah apple tadi masak. Gunalah untuk buah apa-apa, sebab tu kalau awak letak, awak nampak tak setangkai pisang tu, setangkai pisang, mungkin setangkai yang awak panggil, cikgu tak ingat dah dia punya tu. Orang panggil ke main setangkai ke apa? Tanya siapa ni? Wan Alia. Wan Nur Alia, orang panggil setangkai ke? Ya kot cikgu. Nak pakai esok-esok lusa dah ni. Jadi kalau awak tengok satu ni, kalau katakan ada dalam pisang tu, ada masak. Duduk tak lama nanti yang ni pun masak, yang ni pun masak, yang ni pun masak. Sebab buah yang masak tu dia menghasilkan gas etilina. Dan gas etilina tu, kita cuba baca. Merangsang penghasilan enzim selulis. Selulosa. Tumbuhan ke ada selulosa. Dinding sel terbina pada selulosa. Jadi etilina tu merangsang penghasilan enzim selulis. Enzim selulis akan menghidrolisis, memecahkan selulosa pada sel dinding tumbuhan. So bila dia pecah dinding sel ni, lama-lama buah pun jadi lembut, makin lembut. Sebab tu kalau awak nampak pisang yang sudah masak sangat, terlampau masak, dia jadi lembut sangat-sangat. Sebab apa? Sebab enzim selulis memecahkan selulosa yang terdapat pada dinding tumbuhan. So makin lama dia jadi makin lembut lah. Makin lembut. Kalau dah masak sangat dia jadi lebur, yang Kelantan panggil. Okey, jadi menyebabkan buah jadi lembut. Lagi, menggalakkan penguraian kompleks karbohidrat kepada gula ringkas. Dulu kanji. Lepas tu dia akan jadi dipecahkan jadi kanji, lama-lama jadi glukosa. Sebab tu bila kita makan, manisnya rasa buah ni bila dia dah masak. Sebab kanji sudah dipecahkan menjadi glukosa. Oleh siapa? Oleh gas etilina yang merangsang penghasilan enzim selulis. So jawapan dia B. Ingat dia kalau masuk ni, etilina. Satu-satunya hormon dalam bentuk gas. Jelas Okey, soalan 30. Fitohormon yang manakah merangsang pembentukan organ seperti akar dan batang? Okey, so kalau kita tengok ni payahnya nak ingat deh. Okey, jadi sitokinin ni dia banyak digunakan dalam kultur tisu. Sebab apa? Sebab dia nak rangsang keluar akar, keluar batang. Okey, so kita baca dulu. Sitokinin ni merangsang pembahagian dan pembezaan sel. Banyak digunakan dalam teknik kultur tisu, tapi syarat dia mesti kena guna dengan oksin baru dia jadi. Okey, kena guna dengan oksin ni. Okey, jadi merangsang pembentukan organ tumbuhan seperti akar dan batang. Dia nak keluar batang dengan akar tu dalam kultur tisu barulah jadi. Okey, so jawapan dia B. Dan sitokinin juga digunakan untuk lambatkan penuaan daun bagi pokok bunga yang baru dipotong. Digunakan untuk melambatkan penuaan daun. Maknanya kalau kita tak nak bagi daun tu gugur cepat, kita sembuh sitokinin lah. Jadi daun tu dia jadi lambat tua. Okey, yang ni awak kena baca lah sikit Okey, seterusnya. Habis dah kau?
Lah, lajunya. Cikgu rasa macam cikgu baru ke, Cik? Okey, so ada apa-apa nak tanya tak? Setakat ni, ada tak soalan apa-apa yang awak rasa nak tanya cikgu? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey, so apa tugas awak? Salin Selepas cikgu semua. ada salin semua. Salin semua atau ada kaedah printer awak print dah. Okey, lepas tu hari Selasa cikgu kata cikgu nak bagi ke apa? Saja tanya ni Hari Selasa cikgu kata nak bagi kerja apa? Yang baru ni kalau ingat masa cikgu terangkan tentang sebelum perbincangan kertas satu tu cikgu ada terangkan nama-nama dalam kumpulan Febri siapa ni cikgu ada bagi cara ada aktiviti, cikgu kata ada program khusus untuk pelajar-pelajar ni. Cikgu kata nak bagi apa dia hari Selasa? Tak ingat belaka. Hari Selasa cikgu kata nak bagi apa? Nasuha, cikgu nak bagi ke apa hari Selasa? Budak-budak ingat. Ni kau kes cikgu pasal lagu Korea tak jadi tak ingat habis. Siapa tahu cikgu nak bagi ke apa hari Selasa? Esei. Esei. So, terpaksa bagi juga deh. Satu contoh esei cikgu akan beri dan satu esei yang awak kena buat. Tak ada apa pun. Esei tu daripada kertas 2 yang cikgu bagi bawah ni. Okey, jadi kita jumpa hari Rabu esok. Esok kita akan bincang kertas 2. Ingat tak yang awak buat berpasangan baru ni? Yang cikgu ambil jawapan 2 tu. Cikgu akan bincangkan jawapan itu. Okey, so Assalamualaikum. Waktu tutorial siapkan kertas 1 yang ni. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey. Cikgu minta maaf cikgu ngepek. Awal-awal tadi cikgu ngepek, cikgu minta maaf. Okey. Terima kasih cikgu. Nur Ain Syuhada ada. Nur Ain Syuhada ada deh. Siapa lagi ni nak bagi tahu dia ada? Mira Amira ada, Razi cikgu. ada. Mira ada. Mira mana? Mira Afrina. Afrina Akhtar ada. Afrina Akhtar. Tak ada. Amira Razi. Tak ada. Cikgu, nama Sarah Safia ada. Nama Sarah Safia. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, Nur Fatin Syafiqah ada. Okey.